Bencana banjir dan tanah runtuh telah berlaku di beberapa buah negeri, iaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan dan juga Sabah dan beberapa buah negeri yang lain. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada 1 November 2021, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia telah mengumumkan bahawa monsun Timur Laut atau MTL di Malaysia akan bermula pada 3 November 2021 hingga Mac 2022. MET Malaysia menjangkakan sebanyak 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan akan berlaku dalam tempoh tersebut. Sehingga 11 Januari 2022, sebanyak 4 episod hujan lebat berterusan telah berlaku. Yang pertama, 10 November 2021, episod 1. Negeri-negeri yang terlibat banjir adalah Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Johor, Melaka dan Perak. Episod kedua, 2 hingga 4 Disember 2021. Negeri-negeri yang terlibat adalah Terengganu, Kedah, Johor dan Sarawak. Episod ketiga 12 hingga 19 Disember 2021. Negeri yang terlibat banjir adalah Terengganu, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah, Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Episod keempat pada 27 Disember 2021 hingga 4 Januari 2022. Negeri-negeri yang terlibat adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu dan Sabah. Tan Sri Yang di-Pertua, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa persediaan menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022 adalah berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20. Berdasarkan arahan ini, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA selaku Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat ataupun JPPB pada setiap tahun akan merancang persediaan menghadapi musim monsun Timur Laut. Pada kali ini saya sendiri telah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat ataupun JPPB pada 13 September 2021 yang dihadiri oleh menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri, setiausaha kerajaan negeri dan selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri serta wakil-wakil agensi persekutuan dan juga negeri. Agenda utama mesyuarat ini adalah pembentangan mengenai kesiapsiagaan bagi menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022. Mesyuarat juga bersetuju supaya peruntukan sebanyak 9.5 juta daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara ataupun KWA-BBN disediakan bagi kesiapsiagaan operasi monsun Timur Laut 2021-2022 dengan agihan pecahan seperti berikut. Yang pertama, 100,000 diagihkan kepada setiap agensi tindak balas iaitu ATM, PDRM, JBPM, KKM, JKM, APM dan rela. Yang kedua, 20,000 bagi setiap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di 14 buah negeri dan ketiga, RM50,000 bagi setiap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Lanjutan daripada mesyuarat ini, pada 5 Oktober 2021, NADMA telah mengaturkan sesi libat urus Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas selaku menteri yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bencana negara bersama semua setiausaha kerajaan negeri selaku pengurusi
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Sesi ini menekankan kepada keperluan kesiapsiagaan semua jentera pengurusan bencana di setiap peringkat untuk menghadapi monsun Timur Laut 2021-2022. Inilah peranan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan sebagai mengingatkan kerajaan negeri untuk bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Selain daripada itu, NADMA juga telah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Yang pertama, menyelaras dan mengadakan latihan amal serta simulasi pengurusan bencana yang melibatkan agensi-agensi tindak balas, kerajaan negeri, pejabat-pejabat daerah dan badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO. Yang kedua, mengeluarkan arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan Daerah pada 2 November 2021 kepada semua pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, sejurus selepas pengumuman Met Malaysia pada 1 November 2021 bahawa permulaan monsun Timur Laut dari 3 November 2021 sehingga bulan Mac 2022 bagi memastikan penyelarasan tindak balas operasi bencana di setiap peringkat berjalan lancar. Yang kedua, mengeluarkan notis kesiapsiagaan melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC kepada semua agensi tindak balas dari masa ke semasa berdasarkan amaran terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS. Dan keempat, hebahan amaran banjir melalui media massa dan khidmat pesanan ringkas SMS. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah, iaitu kategori bahaya, pada Sabtu 18 Disember 2021, susulan hujan lebat berterusan di kebanyakan wilayah di semenanjung Malaysia. Angin monsun Timur Laut yang sepatutnya bertiup ke Laut Andaman telah melalui Selat Melaka, ekoran sistem tekanan rendah di perairan tersebut. Keadaan ini telah mencetuskan hujan lebat yang luar biasa, terutamanya di negeri Selangor. Met Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 6 kali amaran cuaca signifikan yang boleh mengakibatkan hujan lebat. Namun, amaran cuaca ini tidak diendahkan oleh setengah pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana kerana andaian, iaitu hanya negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang akan terjejas akibat banjir yang dibawa oleh hujan lebat berterusan akibat luruan monsun. Persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh juga telah banyak tertumpu kepada negeri-negeri di pantai timur dan banjir luar biasa di Selangor yang berlaku adalah di luar jangkaan banyak pihak. Banjir di negeri Selangor bermula pada hari 18 Disember 2021. Telah berlaku akibat daripada jumlah purata taburan hujan luar biasa, iaitu 380 ml pada hari tersebut, yang menyamai jumlah purata taburan hujan bagi tempoh sebulan. Pada masa yang sama, kejadian air pasang telah menyebabkan banjir ini bertambah lebih buruk. Berikutan keadaan banjir luar biasa yang tidak disangka ini, situasi kelang kabut telah berlaku pada hari pertama pengurusan banjir di Selangor, telah mengakibatkan pasukan penyelamat menghadapi kesukaran untuk menjalankan operasi kerana berlakunya kompleksiti banjir bandar, urban flooding. Malah, pengurusan banjir di Selangor masih tidak menunjukkan perubahan yang ketara pada hari kedua dan ketiga, sehingga menyebabkan ketidakpuashatian mangsa-mangsa berikutan kelewatan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan.